Yes. Kan ada Sambung sambung Flash penuntut murtad. sambungan lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lama kita bersua atas urusan kerja, travelling, situ, raya haji dan sebagainya. Maka Allah masih lagi memberi kesempatan untuk saya meneruskan kuliah hadis 40 yang mana kita sedang membincangkan hadis ke-14. Jadi saya baca dulu hadis ke-14 dan sedikit perbincangan yang lepas, dan kita sambung malam tu, malam yang kita akan melihat tentang tajuk fokus kepada garis penentu murtad. Okay. Dan kita baca dulu hadisnya, hadis ke-14. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damun ri'im muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bihda salas, as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wa tarku li dinihi al-mufariqu li jama'ati. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Yang bermaksud tidak halal darah seorang Islam yang mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ini adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu daripada 3 perkara. Maksudnya darah seorang Islam itu terselamat melainkan melakukan 3 perkara tersebut. Yang pertama, lelaki dan perempuan yang sudah berkahwin, yang kita sebut sebagai yang muhsan. Orang yang sudah berkahwin tetapi berzina, maka dihukum rejam, bunuh. Dan yang kedua, dan orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Membunuh orang lain dengan sengaja. Kalau sengaja ya cerita lain lah. Okay. Dan orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya murtad lah. Meninggalkan agamanya dengan memisahkan dirinya dari jemaah kaum muslimin. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kita ada cerita secara ringkasnya berkenaan dengan hadis an-nabawi dan istifadah hadis. Okay. Jadi secara umumnya saya boleh simpulkan sebagai kita ulang kaji sedikit. Yang pertama, bila kita telah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita berikrar, kita mengakui kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya, serta kita membenarkan
kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin. Ya. Dan kita iktiraf, bukan sekadar kita mengaku itu nabi, tetapi apa yang dibawanya yaitu Al-Quran dan mukjizat-mukjizat yang kita mengakui. Bila kita syahadah, maka Islam tu memelihara nyawa kita. Tidak boleh diperkotak-katikkan nyawa seorang Muslim begitu sahaja. Sebab tuan-tuan lihat dalam sejarah Islam, dalam sejarah bila pemerintahan khilafah Islam dulu, bila mana-mana orang Islam diserang, dibunuh, kita langgar khilafah akan menghantar tentera untuk backup. Okey. Atas dasar itulah sebab yang kemudian Islam tu memelihara. Okey. Walau bagaimanapun hak nyawa terpelihara tadi akan terjamin melainkan ada exceptional melakukan 3 perkara. 3 perkara inilah menyebabkan gugurnya hak seorang Muslim. Maksudnya ia boleh dibunuh. Maksudnya boleh dihukum bunuh. Mungkin zaman kita sekarang tuan-tuan, susahlah kita nak dengar hukum bunuh tu. Bahkan di Saudi pun benda tu, saya tahu saya lah, ada bunyi-bunyi orang politik nak menghapuskan hukum bunuh di Saudi tu. Dah ada. Bukan ulama, di kalangan politician. Ya? Saya sebut ceritalah hal politik tu, cuma dulu sampai pernah pergi di awal-awal tahun 2010-an, ada sikit masjid tempat pancung lah. Saya pernah jumpa 2 kali. Paling sedihnya bila waris pergi kepada yang keluarga yang berbuat salah tadi, pergi kepada waris yang kena bunuh, minta pengampunan terakhir, tapi tidak diampunkan. Turun Algojo, keluar dari kereta, mati terus. Okey. Tetapi sekarang tu susahlah. Tapi zaman khilafah dulu, khilafah Islam biasa kita dengar. Macam satu riwayat seorang yang tegar tahun, salah saya tahun 400 Hijri kah? Seorang Syekhul Islam yang mengeluarkan kenyataan seorang yang talafuz niat. Bukannya talafuz niat kerana talafuz niatnya kena bunuh sih. Tetapi kerananya bertentang. Bila orang negornya, talafuz niat kuat gila. Mengganggu orang. Sampainya madah bila orang negornya, madah suka hati aku lah. Itu ajaran aku je madah. Sedangkan ajaran agama sih macam ya. Maka berlakulah atau tadi bertikam lidah dalam kes talafuz niat tadi. Akhirnya Syekhul Islam memberi kenyataan bilanya telah keluar daripada ajaran yang sebenar, maka ia murtad dan dihukum bunuh. Ini ada perbincangannya. Ini bukan senang-senang tuan-tuan, bukan mudah-mudah. Ia secara umum. Okey, yang pertama tadi, yang kedua berzina. Itu kita ceritalah. Siapa yang belum kahwin berzina sebat, tapi yang sudah berkahwin berzina maka hukum bunuhlah. Dengan etika lain dirijam. Okey. Dan yang kita akan bincangkan adalah perkara yang ketiga, iaitu membunuh. Bukan, yang keempat berkenaan dengan murtad. Okey. Yang membunuh kita dah ceritalah. Bapa si boleh anak si boleh bunuh bapa dan sebagainya yang kita dah cerita. Okey. Okey, bila sebut murtad tuan-tuan, it not that simple. Bukan mudah-mudah kita nak putuskan. Orang tu murtad, jom ambil parang atau ambil api, bakar rumah. Ya, semudah macam ya. Okey. Murtad boleh berlaku melalui 3 perkara. Yang pergi peta yang tu pentinglah. Sebelum kita melihat kepada hukumnya, kita lihat kepada macam ni boleh jatuh murtad. Macam ni boleh jatuh murtad. Kadang-kadang ada orang, bapilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Buya Hamka dalam surah Al-Bayyinah, ayat yang keempat ke kelima kalau tak salah saya. Katanya tuan-tuan, apa kata Syekh Muhammad Abdul dalam tafsir Juzuk Amma, ayat yang sama di tafsirnya. Tu nak cerita tentang akidah dok. Akidah. Sebabnya berkait dengan murtad. Orang yang salat, menjaga salat tetapi tidak menjaga akidah, tempatnya di neraka, tuan-tuan. Orang yang salat, jaga salat tapi akidahnya syirik, di neraka tempatnya. Tapi orang yang jaga akidah
Meninggalkan solat bukan saya nak bagi jangan solat. Tu nak mula comparison antara kepentingan akidah berbanding ibadah. Kalau tuan-tuan buka tafsir Syekh Muhammad Abdul Qasim sebut benda tu. Sebab orang kita tu jaga sembahyang dalam masa yang sama, yang wala syirik. Yang masalah. Sembahyang juga tapi minta juga dengan dak jin, minta juga nak percaya dengan dak jimat dan sebagainya. Ia masalah. Masih lagi berlaku sampai hari itu. Jadi baca diberi penekanan. Apalah guna kita jaga salat dalam masa yang sama, yang kita sembah kita syirik padanya. Supaya orang yang sembahyang belum tentu selamat. Berbanding orang yang jaga akidah tetapi nya meninggalkan salat kerana malas. Bukannya mengingkari ayat dua perbandingan. Tetapi saya tidak menyatakan jangan sembahyang Itu coba nak madah betapa pentingnya akidah untuk menyelamatkan kita. Okey? Akidah untuk menyelamatkan kita. Okey, maka ia berkait dengan yang kita akan bincang. Murtad. Murtad tuan-tuan. Okey. Murtad berlaku kata syarah kitab Arba'in Imam An-Nawawi tu. Murtad boleh berlaku melalui 3 perkara berikut. Okey, dengar. Pertama, menolak hukum yang telah disepakati dan pasti diketahui umum. Menolak hukum yang jelas. Maklum min ad-din bil ad-darurah. Contohnya, ada seseorang yang menolaknya pada zakat tu si wajib. Zakat fitrah si wajib katanya. Puasa kita masuk Ramadan haram puasa katanya. Okay. Yang mengharamkan benda yang Allah wajibkan. Okay. Bahkan yang mengatakan haji si perlu pergi ke Mekah. Kita pula di Iran je. Kan ada dengan itu. Okay. Dan menolak pengharaman arak. Min innamal khamr wal maisiru ansabir rijrum min amali syaitan. Ia ayat akhir yang mengharamkan arak. Okay. Atau menolak Quran sebagai kalamullah. Okay. Maka kita clear tuan-tuan. Datanglah mana-mana ulama. Kalau dia mengatakan salat tidak wajib, puasa tidak wajib, puasa sunat, puasa Ramadan tidak wajib, zakat telah dihilangkan dari syariat, ketahuilah, maka ia telah bertentangan dengan hukum yang disepakati. Bila ini berlaku tuan-tuan, maka ia akan menjadi punca kepada jatuhnya syahadah tadi. Okey. Meninggalkan salat. Meninggalkan salat dibincangkan. Kalau tuan-tuan buka kitab fiqhnya bincang. Kalau meninggal salat kerana jahil, kerana tidak tahu, kerana malas, tetap masih Islam. Tapi kalau meninggalkan salat kerana yang mengatakan salat tidak wajib, telah gugur kewajipan salat untuk saya katanya. Makasih. Sekarang kita tahu salat tuan-tuan, sakit macam ni pun ada kaedahnya. Siapa berdiri duduk, siapa duduk baring, seterusnya. Pergi musafir jamak dan kasarnya dan sebagainya. Susah gila nak semayang dalam belon, ada semayang. Kalau Syafi'i lah, ada semayang hormat waktu. Mana-mana betapa dijaga. Tapi kalau ada orang yang terbalikkan hukum tu, maka ia boleh menjadi punca kepada murtad. Tapi kena ingat saya pada tadi, kalau orang tersebut mengatakan tanpa ilmu, sebab ia kena ditegakkan dengan hujah. Orang yang contohlah kita bertemu dengan seorang yang berkata sedemikian, dia siapa tu hukum? Dia kena diberi penjelasan, diterangkan terlebih dahulu. Tapi kalau dia beri penjelasan, diterangkan dengan bahasa yang mudah, yang faham, masih juga baru akan pergi kepada implikasi kepada murtadnya. Dan benda ini bukan berlaku di kalangan orang awam. Maksud saya bukan orang awam yang menghukum. Yang pergi kepada ulil amri, pemerintah. Sebab kita nanggap sebagai masyarakat kita, bila ada orang yang mati, kita madah, Ustaz, orang tu si pernah ke masjid. Si Islamnya Ustaz si boleh. Dan siapa dia telah menghukum macam ya? Orang tu Ustaz daripada kami lahir sampai kami kena tu dah umur 50 si pernah nangganya ke masjid. Yang mati Ustaz si boleh semayang. No. Jadi si budak macam ya, bukan kita yang bertugas menghukumnya.
Bahkan kalau tuan-tuan pergi kepada kes yang berlaku di Sarawak ada satu kes kita sebut kalau mayat yang tak ada identiti, kita gelar dengan mayat X. Dan kita kena kenal pasti tanda-tanda muslimnya. Contohnya nyabakatan kah? Ada tanda-tanda muslimnya, kita tetap adanya Islam. Berbeza dengan Khawarij. Khawarij, kalau tuan-tuan belajar, Khawarij masih ada lagi sebahagiannya di Oman. Khawarij lain. Orang yang berdosa besar kufur, tuan-tuan. Lagi dahsyat. Ya Khawarij. Tapi kalau ahli sunnah, orang berdosa besar masih lagi Islam. Apabila orang yang mati bunuh diri sekalipun, kita wajib uruskan mayatnya sebagai seorang Islam. Berbeza dengan satu kumpulan yang masih lagi ada tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu ramai, iaitu di Oman majoritinya yang disebut sebagai Ibadi. Saya pernah pergi ke Oman 2 kali. Okay. Namun bagi seorang yang menolak sesuatu hukum yang tidak disepakati, berbeza hukum yang disepakati dengan hukum yang tidak disepakati. Kalau yang menolak hukum yang tidak disepakati lain cerita. Maka menolak sesuatu hukum yang tidak disepakati maka tidak menyebabkan kemurtadan. Si murtad. Contohnya orang yang menolak syariat menganjurkan salat duha. Orang yang menolak hukum salat sunat tasbih. Benar tu ada perbincangan. Ada yang madah ada yang madah se'da. Ataupun orang yang menolak kunut. Macam mazhab Malik, mazhab Hanbali. Jika kita madahnya tu murtad. Hukum yang tidak disepakati. Kalau tuan-tuan belajar bab sembelih, dalam bab sembelih nyebut bismillah Allahu akbar ya. Mazhab ni yang madah sunat. Mazhab ni yang madah wajib. Syafi'i madah sunat bah. Mazhab yang madah wajib mazhab Maliki. Bahkan Maliki korban tu hukum apa tuan-tuan? Maliki. Wajib. Tapi kita tak tahu nak. Tapi bila kita nak orang tiba-tiba nyembelih, saya ibu bismillah pun. Si boleh Sedar, ya hukum yang tidak disepakati. Tidak faham Tidak disepakati itu maksudnya ulama berbeza. Macam angkat sembahyang takbiratul ihram angkat tangan. Kan? Maliki nyasi angkat tangan. Tidak disepakati. Kalau orang itu berbeza menolak perkara tersebut, contohnya macam bab bismillah. Ada sebagian mazhab yang si boleh baca bismillah. Kita si baca bismillah, batal sembahyang. Okey? Dan dalam perkara macam itu tuan-tuan, kita tidak boleh mengatakan orang yang menolak hukum yang tidak disepakati itu murtad. Okey? Sama juga dengan kes talak. Kena clear lah. Jadi apa? Orang yang mengajar perkara-perkara fiqh tu, macam masyarakat kita kena tu bagi saya lah, kena buka mindanya. Sebut sikit. Kadang-kadang kita dah biasa pergi ke luar negara, kita biasa pergi ke Mekah, kita biasa pergi ke overseas. Macam kamu pernah pergi, baru tu kami pergi ke Jerman dan Itali. Kebanyakan mereka bermazhab Hanafi dan Maliki. Sama tuan-tuan. Sama. Berbeza. Bahkan kamu jumpa juga Quran. Bukan kita Haf'an Asim. Tidak. Quran Musa Saleh Abu Amru. Lain kaedah bacaannya. Okay. Jadi kalau kita dalam era sekarang kena diberi sedikit pendedahan pada masyarakat. Sebab bila saya pergi baru tu ke Jerman, pergi semayang di segi masjid ada membawa seorang staff IT lah, yang bukan ustaz. Bila sedang habis semayang, dia terus agak saya, ustaz, apa lah orang semayang pelik sikit? Apa yang pelik? Yang saya angkat tangan ustaz, yang tangan gedebah aja, yang si berdekap. Lepas dia nyanyi lagi, apa lu orang tangan cuma. Saya ada yang si angkat, yang si meletak berdekapnya adalah Maliki saya ada. Mungkin juga Syiah, okay? Yang meletak tangan bergerak tu Hanbali. Kenal dunia tuan-tuan, jangan, sebab ada juga, saya terkejut juga, ada orang saya dengar lah kawan kelakar, pelik di Mekah semayang si kedak kita. Ni boleh mana? Orang Mekah semayang si kedak kita. Apa si kedaknya? Ada yang si berdekap,
ada yang si kunut. Di sini kena padah dengan masyarakat. Zaman sekarang tu bukan zaman 1980, 1988. Okey. Jadi kena beri sedikit pendedahan supaya masyarakat kita tidak menolak. Sebab dah ada bibit-bibit orang pergi ke Mekah, sibuk sembahyang di Masjidil Haram. Sebab katanya mereka orang Masjidil Haram mesti kunut, kita sembahyang di hotel je. Astaghfirullahalazim. Bahkan ada sebahagian yang saya agak kecewa, ustaz madah, kita orang sembahyang sini, subuh tu, masjid. Pulang qada balik. Astaghfirullahalazim. Pelik. Pelik tuan-tuan macam madah tu. Orang ngasih tahu tapi yang aku yang tahu. Jadi masalah. Baik kena belajar sikit. Okey. Supaya asyik menjadi isu besar dalam masyarakat kita. Okey. Tapi kita di Malaysia tu memang kita tahulah Syafi'i. Kalau di masjid memang rasminya Syafi'i lah. Kalau di rumah ya seperti tuan-tuan lah, kalau yang belajar lah. Yang si belajar kita kekal daripada mazhab Syafi'i. Syafi'i itu maksudnya dalam urusan-urusan rasmi. Imam yang jadi imamnya kena baca kunut, kena adalah kena di bismillah, kena kuat, wajib. Bagi kita Syafi'i. Kalau tuan-tuan pergi Perlis, baru tu saya ada pergi ke Perlis, ada segi urusan kerja, kena ikutlah ulil amri sia. Setidaknya si kunut kita jangan kita kunut. Ya, orang faham macam Syafi'i bah. Imam Syafi'inya pergi Mesir, ni adanya kunut. Seadanya kan orang Mesir tu si betul. Nah, kita pergi ke negeri yang berbeza. Okey, dia satu ilmu. Itu ilmu tuan-tuan. Selalunya orang-orang alim, orang-orang yang ada ilmu jarang kelahi. Yang kita tu yang kurang ilmu tu mudah nak kelahi. Mudah dengan orang dan sebagainya. Masalah kita. Okey. Yang kedua, itu pertama tuan-tuan, menolak hukum disepakati boleh menyebabkan puncak jatuh murtad. Jadi berhati-hati. Terutama anak-anak muda lah yang kurang pendedahan tentang agama. Kita orang tua kena padah lah. Padah dengan nada yang baik dan sesuai dengan zaman sekarang. Yang kedua, melakukan sesuatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Seulang. Melakukan sesuatu perkara yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Contoh, sujud pada berhala. Atau melakukan ibadah seperti ibadah orang kafir. Sekarang dah ada, tuan-tuan ada. Bila orang kafir nyambut Christmas, orangnya berkompang juga. Kompang bersih Islam. Astagfirullahalazim. Jangan cuma tu, tuan. Islam tu memang macam ni dalam bab masyarakat, bab sosial, yes, kita tu jadi orang yang menerima. Boleh tolak ansur. Tapi dalam bab akidah, no, jangan ada tolak ansur dalam bab akidah. Boleh tuan-tuan. Sebab kenapa saya berkata begini? Kalau kita dengar ada unsur-unsur orang yang membawa perkara ini, selalunya sama ada daripada golongan liberal atau golongan pluralisme. Hati-hati. Sekarang tu semua ustaz-ustaz yang belajar di Timur Tengah, ada yang belajar di Barat dan ada yang terpengaruh. Jadi berhati-hati. Kadang-kadang ada orang berzikir tapi lagu zikir tukar dengan lagu Jingle Bell, kan pelik. Ada tuan-tuan, jadi nak kreatif boleh tapi janganlah dalam bab agama. Tolonglah. Ada kan lagu orang berzikir, lagu Jingle Bell, gila. Ya, saya macam ni. Bahkan kalau tuan-tuan belajar bagi imam, saya pernah belajar dengan Ustaz Datuk Ismail Duit. Gimana apa? Orang yang jadi imam haram hukumnya melagukan lagu seperti gereja. Haram tu jatuh haram. Kita nak cari lagu lagi pun cari lagu-lagu yang masyhur lah. Ayati ke Hijaz kah. Okay. Demikian juga melakukan sesuatu perbuatan yang salah dengan pegangan agama Islam. Contoh, mencampakkan Al-Quran ke dalam najis. Sama juga hukumnya seperti Al-Quran, termasuklah buku-buku hadis dan tafsir. Kalau marah sekalipun tuan-tuan, jangan sampai kita membuat perkara seperti ini. Tapi dengan syarat, kalau dia melakukan perkara tersebut, dipaksa
bukan sukarela, maka ia terkecuali. Jadi poin nombor 2 yang boleh menyebabkan jatuh murtad bila kita melakukan apa yang dibuat oleh orang kafir. Baru-baru tu kes di Sweden lah, menurut Quran lah. Sampai sidang kerajaan Saudi menghalau keluar duta Sweden daripada Saudi. Begitu juga kerajaan Morocco mengeluarkan duta Sweden, bahkan mengantar referendum menyela tindakan sebab orang membakar Qurannya dalam dijaga oleh polis. Macam kes di sini sikit ya, Switzerland takkan ada. Maka hukumnya boleh menyebabkan jatuh murtad. Okay, berhati-hatilah. Sebab sekarang tuan-tuan, tapi dalam perkara ini kita kena tabayun lah, kena make sure dulu mana-mana perbuatan yang berkait dengan agama dan mana-mana perbuatan yang tidak ada kaitan dengan agama. Kalau kita lihat dalam agama Islam ada juga terpalit dengan adat-adat orang lama yang masih lagi ada berbaur khurafat dan syirik. Begitu juga dalam agama-agama lain seperti Kristian. Tiba-tiba ada Halloween. Halloween bukan daripada Kristian, daripada ajaran sesat mereka. Maksudnya budaya dan sebagainya. Okay, kena cek lah. Sebab sekarang zaman budak-budak mudah nak terikut-ikut. Lagi-lagi dengan ada seperti TikTok dan sebagainya. Mudah untuk mudah nak terikut-ikut lah. Bahasa orang kita dulu terkejit-kejit. Dah jangan mudah lagi ikut. Okay. Yang ketiga, sama juga. Mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam. Mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan ajaran Islam. Sama ada yang diucapkan itu lahir daripada keyakinannya atau keingkarannya atau untuk mempersenda. Itu boleh jatuh murtad, tuan-tuan. Contohnya orang yang mengutuk agama, mengutuk Allah, seorang nabi, atau dia berkata Islam tu sesuai zaman kini tu. Contoh. Kita kena terbuka sebelum rujuk lagi Quran dan hadis. Jaga. Tuan-tuan, kerja iblis menjauhkan umat Islam daripada Quran dan hadis. Bahawa tu timbul isu seorang yang coba untuk menjauhkan orang dengan hadis dengan mengatakan Imam Bukhari itu si faqih. Gila kerja ya. Imam Bukhari itu bukan, kalau tuan-tuan belajar buka sirah cerita tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari itu tuan-tuan bukan hanya perawi hadis. Dia seorang faqih. Bahkannya ada mazhabnya pun, cuma tidak sampai kepada kita. Contoh tuan-tuan tuan-tuan buka kitab hadis Sahih Bukhari, disusun mengikut bab iman, bab salat, bab aqwal, macam-macam. Jadi macam ni orang yang tidak faqih menyusun perkara tersebut. Jadi sekarang tu saya pastilah terlalu mudah orang yang bukan orang awam tuan-tuan, orang yang ada ilmu agama tapi mengatakan sesuatu yang bertentangan. Dan seperti contoh lain, ada yang mengatakan contoh. Kalau ada terkeluar dari mulut seseorang, alam ini terjadi secara semula jadi. Hati-hati. Ataupun cerita teka-teki. Manok dolok kan telur dolok. Kita berkelahi. Seorang madah manok dolok, seorang madah telur dolok. Orang yang madah telur dolok madah. Macam ni telur yang keluar masa ada manok. Seorang madah. Macam ni manok yang ada masa ada telur kelahi. Allah lah yang dolok. Allah awal akhir. Dan semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bercerita ya, manok atau telur. Sebab kita kadang-kadang bermain dengan bertembung antara sunnatullah dengan perkara yang semula jadi. Kena berlaku gempa bumi. Oh, semula jadi. Sedangkan perbicaraan ulama banyak. Sama ada yang terjadi kerana tangan-tangan manusia. Sama ada mungkin terjadi dengan kerana azab Allah. Allah maknanya kena diperhalusi. Jangan terus hukum tuan-tuan. Masyarakat kita tu. Jangan Aceh dilanda tsunami. Azab Allah lah ya. Jangan. Belum pasti tuan-tuan. Belum tentu. Jangan terlalu cepat.
Sama juga bila ada seorang hamba Allah. Tuan-tuan kenal lah. Kalau saya sebut, tuan-tuan kenal. Bila dia mengatakan, sekarang zaman moden tidak wajib bertudung. Gimana? Kena dulu mari wajib bertudung. Maka dia mengatakan, orang-orang Arab di padang pasir selalu ribut pasir. Maka perlu bertudung. Kita tu di Malaysia panas. Kena perlu bertudung. Ya, di antara kata-kata yang mempersendakan ajaran Islam. Kan? Okay? Jadi semua ucapan di atas, contoh-contoh saya sebut di atas. Yang pertama tadi, menolak hukum yang disepakati. Kedua, melakukan sesuatu yang orang kafir lakukan, seperti menyembah berhala. Yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan agama Islam. Ucapan-ucapan di atas boleh menyebabkan murtad tanpa mengira disebabkan oleh keyakinan atau kemarahan atau keingkaran. Jadi hati-hati. Sebab kata orang tua apa? Kerana mulut, badan binasa. Sebab yang Nabi selalu nyebut. Berkatalah benda yang baik-baik atau diam. Dan kena ingat tuan-tuan, di akhir zaman Nabi dah beri hint dah. Dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh sahabat, apa kata Nabi? Di akhir zaman akan ada kumpulan yang digelar sebagai Ruwaibidah. Maka sahabat bertanya, "Mada Ruwaibidah ya Rasulullah?" Orang yang berkata sesuatu yang si tahu. Dan orang ini dipilih menjadi pemimpin dan diberi amanah padanya. Dan akhir hadis apa kata Nabi? Tunggulah saat kebinasaan. Yang tu yang sedang berlaku sekarang tuan-tuan. Orang boleh madah Qardawi sewil. Orang boleh madah zakat pendapatan ditolak. Seluruh dunia menerima pakai fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Qardawi. Tiba-tiba nyatik madah Qardawi sewil. Kau pahal. Almarhum. Siapa sekarang Qardawi tuan-tuan? Walaupun kita suka, tetapinya Al-Allamah Syekh. Bukan calon-calon orang tuan-tuan. Qardawi tu. Okay. Jadi, hati-hati. Begitu juga dengan mengutuk agama atau mengutuk Allah dalam keadaan marah. Bila kita bertengkar sekalipun, hati-hati dengan mulut tu. Jangan menyebut berkaitan dengan agama yang boleh menyebabkan tergelincir iman kita. Bergurau sekalipun. Agama tuan-tuan bukan modal untuk bergurau senda. Jangan. Takut telajak. Bila orang dah tetak ketawa berdekat-dekat kita seronok, ajak lagi. Baru tu ada satu viral. Dua orang perempuan semayang. Seorang semayang, seorang ninjak nyapu telekong. Di bola guru lah. Dikawal jadi tidak telekong. Di bola video. Perkara itu memang gurau. Tetapi dalam arti kata yang lain macam mempersendakan. Jangan jadikan agama sebagai bahan lawak. Jangan tuan-tuan. Diejek dan sebagainya. Saya pernah loh tuan-tuan. Waktu tu tuan-tuan saya jumpa saya janggut panjang lah. Dulu mari janggut saya panjang. Saya pernah nyimpan dulu. Sebab bukan saya boleh nyimpan janggut panjang tuan. Saya tu pejabat awam. Dulu saya pernah nyimpan janggut nang kedai dulu. Ada gambar saya. Jadi satu masa bila hari raya saya pergilah berjalan-jalan rumah orang. Bila berjalan rumah orang tuan-tuan. Jalan rumah orang. Tiba-tiba hari raya nak. Assalamualaikum. Keluar seorang tua. Ya, geng dak kambing datang. Astaghfirullahalazim. Geng dak kambing datang katanya. Saya tu sabarlah, sabar tu dah dia. Raya tu di Pelacem ya. Geng kambing. Kita nak anak siapa sebenarnya? Anak saya kan anak Nabi. Kan? Ia berjanggut siapa tuan-tuan? Rasulullah. Kita berjanggut kerana Nabi berjanggut. Sama je kalau kita mempersendakan bab semayang. Ada ke semayang angkat tangan macam ya? Batman. Ya riwayat Ibnu Umar tuan-tuan. Kita nak Batman dah. Kita nak siapa sebenarnya? Hati-hati. Tutup nak jaga. Sebab Nabi mana berkata lah yang baik-baik. Atau diam. Sebab tuan-tuan sebab kerana mulut badan binasa.
telajak perahu dapat diundur. Telajak tutur kata dapat ditarik. Okey. Berhati-hati. Ya. Contohnya seorang berkata berakan yang menasihatinya. Esok, mohon kau masuk pintu syurga, tutup pintu apa-apa, aku cepat masuk. Dahsyat. Guru macam ni. Ataupun yang boleh macam tu. Pok, mau kau masuk neraka lah. Minta sikit tapi aku nak merokok dalam syurga. Hati-hati, bermain barang macam ni. Tuan-tuan, kalau cerita neraka, ya Allah. Pada satu hadis riwayat Ibnu Abbas ke Ibnu Umar, antara dua tu saya silap, saya lupa. Ketika sedang bersama dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar satu bunyi yang kuat. Maka Nabi bertanya dengan para sahabat, apakah bunyi itu? Maka sahabat akan jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ketahuilah itulah bunyi batu yang gugur ke dasar neraka setelah 70,000 tahun. 70,000 tahun tuan-tuan bawa sampai dasar. Tapi tiba-tiba kita tak main-main je dengan neraka. Okay, jadi berhati-hatilah. Okay. Sekarang, kita dengar. Nulis kitab tu turut meletakkan satu tajuk kecil, katanya apa? Amaran supaya berjaga-jaga daripada terjatuh dalam kemurtadan. Okay. Apa katanya? Seperti penjelasan di atas tadi, kita dapat perhatikan bahawa murtad boleh berlaku melalui ucapan yang dituturkan atau melalui sesuatu tindakan yang disangkakan remeh. Kita sangka benda yang main-main. Benda tu kena akidah tuan-tuan. Bukan ibadah okey. Akidah tu syurga tu neraka tu. Orang kita jarang-jarang diberi penekanan tentang akidah. Belajar akidah, belajar sampai kepada cuma selain bersifat 20, tuan-tuan boleh belajar kepada satu bab yang perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Nak belajar. Oh, kita tahu yang ni yang boleh, yang ni yang si boleh. Nah, iman tuan-tuan, siapa meminta aja, dia kena usaha. Baik kata Nazir Johani nak, iman itu tidak dapat diwarisi katanya. Siapa? Sama juga melalui sesuatu tindakan yang disangka remeh dan tidak membawa apa-apa makna atau melalui keingkaran yang disangka hanya sebagai suatu bentuk kebebasan berfikir dan bersuara. Dalam agama kita diajar fas'alu ahlu dzikri fa in kuntum la ta'lamun. Bertanya tuan-tuan dalam perkara-perkara yang kita sih tahu. Walau bagaimanapun ucapan atau tindakan yang disangka tidak ada apa-apa erti ini sebenarnya boleh menyebabkan suatu perubahan besar kepada nasib pelakunya selepas mati. Sekarang kita tahulah. Tapi bila dah mati, tapi kita menyesal. Sudah terlambat. Ini kerana sebelum itu dia disenaraikan sebagai orang Islam yang layak menerima pengampunan dan syafaat kerana keislamannya. Ingat tuan-tuan sebelum kita melakukan perkara-perkara begini, kita ada peluang. Kita mungkin ada peluang nama kita dicalon untuk Allah ampunkan. Ingat tuan-tuan, selagi kita Islam ada chances yang ada. Tapi kalau kita dah terkeluar dari Islam, maka tuan-tuan tidak layak. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi, first topic, dosa besar yang pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Syirik. Apa maksud syirik? Mempersekutukan Allah. Ada yang lain sama dengan Allah. Contoh bab jodoh, minta dengan Allah, tapi kita minta dengan orang. Bab rezeki, minta dengan Allah, jangan minta dengan selain Allah. Apakah kita sebut setiap kali sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami sujud, kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta. Dalam bab-bab yang memang hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda yang bukan hak Allah, kita minta orang Cia makan kah? Minta orang tolong hantar, ya cerita lain. Okey. Kalau kita tergelincir iman kita kerana perkara-perkara tadi, dan kita disenaraikan sebagai orang-orang kafir, maka tidak akan dapat merasa
rahmat Allah. Walau sebanyak mana pun amal kebajikan yang tuan-tuan lakukan. Sebab ketika saya baca tafsir Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama mutaakhirin di Mesir. Bila sekali saya baca, saya fikir, dia betul. Semayang sekalipun belum tentu masuk syurga. Tapi kalau jaga akidah, belum semayang, masih ada peluang. Lama saya berfikir. Saya baca tafsir-tafsir yang lain. Bila malam tu kita berbicara mengenai itu, betul lah. Nah, banyak mana pun amalan tuan-tuan, tapi masih lagi percaya selain Allah. Nah, muzik kerana botol tu, sadar, si laku bisnes aku. Allah beri rezeki ke botol beri rezeki? Nah, sama juga jimat. Walaupun jimat dalam betul Quran. Masih signifikan sebahagian ulama menerima jimat. Tapi dalam bab akidah, ambil yang lebih tegas. Jangan ada peluang. Jangan buka ruang untuk akidah kita tadi diganggu. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baca Quran, surah-surah yang disebut Makiyah. Semua, majoriti surah-surah Makiyah mengajak kepada mengesahkan Allah. Nabi lebih banyak membenteras syirik, khurafat. Benteras dulu tuan-tuan. Baru Nabi ajar dalam bab ibadah. Baru betul. Kita terbalik. Okey, kita laluan azan. Supaya kita sambung tuan-tuan sikit. Muhammad dan Rizwatah innaka la tukhliful mi'ad. Okey, tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala. Sambung sikit lagi, mungkin belum habis lagi tuan-tuan. Ada 2 lagi subtopik. Kita kembali lagi pada satu lagi pertemuan, tapi saya habis dulu. Amaran supaya berjaga-jaga jangan sampai jatuh murtad. Jadi bila berbicara dalam perkara-perkara yang kita sangkakan okey, perkara-perkara yang berkaitan dengan khurafat syirik tu, berhati-hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat sejarah Islam, Nabi bawa orang benteras dulu yang syirik tu. Bahkan dalam sembahyang kita minta sembah Allah, minta dengan Allah dalam perkara-perkara memang hak Allah. Tapi orang kita itu yang sembahyang juga tapi percaya benda-benda yang karut-marut tu. Okey. Selain itu, kesan yang lain ialah berlaku perubahan besar terhadap kedudukannya dalam masyarakat Islam di dunia ini. Bila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi, sama ada dengan keyakinan atau tidak. Pertama, ia akan hilang 3 hak. Pertama, hak untuk hidup kerana dia akan hilang hak untuk hidup kerana tergolong dalam orang yang wajib dijatuhkan hukuman bunuh. Yang kedua, hak untuk memiliki hak untuk memiliki. Contohnya macam faraid. Murtad silayak. Faraid hanya untuk orang Islam je. Itu juga dengan kalau ada anak tiba-tiba maknya murtad, maka hak hadanah ya sadar. Banyak implikasi lah bila keluar Islam tu. Okay. Yang ketiga, semua status peribadinya seperti perkahwinannya, apa-apa yangnya dapat kerana Islam akan gugur. Maksudnya automatically jadi bercerai. Berlaku dengan anak misalnya siapa, Zainab ke siapa? Ini berkahwin dengan anak Abu Jahal lah. Bila dia kufur, semua masuk Islam, makanya gugur. Yang perkara itu kita akan bincang lebih mendalam lepas itulah. Jadi setelah menyedari perkara ini, seorang Muslim perlu menjaga lidahnya. Kita semua kena jaga lidah kita. Jaga juga tangan kita. Kerana itu sekarang banyak orang suka mula konten. Lidah mudah untuk berkata-kata, suka mula ucapan-ucapan di live di Facebook, di TikTok, di Instagram. Itu banyak medium untuk orang mudah untuk menyampaikan apa-apa.
maka kena berhati-hati. Supaya tidak menuturkan perkara-perkara yang boleh melibatkan murtad walau bagaimana sekalipun kemarahannya. Marah sekalipun kita dengan seseorang tuan-tuan, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang boleh menggelincirkan iman. Maka usaha semampu boleh meluah kemarahan dengan cara yang tidak melibatkan murtad kerana ia menyebabkan kecelakaan menimpanya di dunia dan di akhirat. Jadi kita stop dulu, kita habis lagi, kita akan sambung lagi. Cuma apa yang saya boleh simpulkan tuan-tuan, zaman sekarang, zaman semua orang nak kelakar. Semua orang nak kelakar, semua orang nak berbicara, semua orang nak mula live. Maka pesan saya, berhati-hatilah. Terutama dalam perkara yang kita bincangkan malam ini, iaitu berkenaan dengan murtad. Jadi 3 perkara, saya ulang selagi, 3 perkara yang boleh menyebabkan seseorang jatuh murtad. Yang pertama, menolak hukum yang telah disepakati. Sembahyang fardu, zakat fitrah, dan seterusnya. Tetapi kalau perkara-perkara yang tidak disepakati, berselisih, maka tidak jatuh murtad. Okay. Yang kedua, melakukan perbuatan yang orang kafir lakukan. Macam sujud pada berhala, ucapan-ucapan yang berkaitan dengan agama. Sebab, contohnya, nak meninggal orang, kita madah RIP. Boleh sih boleh. Betulkah RIP orangnya? Hati-hati. Islam ada ngajar kaedah apa? Bila bukan Islam meninggal, apa kita perlu ucapkan? Hati-hati. Dan yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan Islam. Maksudnya perkara-perkara mempersendakan agama. Apa kau tu makin tu janggut tu kedak tangan aku kedak kambing dengan kau. Hati-hati. Berhati-hati. Bila perkara berkaitan dengan agama tuan-tuan, yang direct tu dengan Nabi SAW, hati-hati. Kena cek lah. Sama ada perkara itu berkaitan dengan sunnah jibiliyah ataupun sunnah tashri'iyah, kena berhati-hatilah. Which one yang kena dijaga, which one yang okey. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada manfaatnya. Kurang terlebih saya minta maaf. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada 2 minggu yang akan datang. InsyaAllah. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.